A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita sama-sama mempelajari hadis 40. Hadis yang ketiga berhubung tentang 5 perkara yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Islam. Apa hadisnya? An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Ya, ini kan dihafal ni tu. Hadis ni tak banyak. Ya. Hadis ketiga ni tak banyak. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin. Ya. Dinyatakan Islam itu ada 5 perkara. Terdirinya Islam itu, tegaknya Islam itu ada 5 perkara. Apa dia? Al-awalu, yang pertama dia bukan syahadah. Perkataan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu. Maknanya pengakuan. Syahadah itu pengakuan. Aku naik saksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Bahawa Nabi Muhammad itu ada Rasulullah. Itu pertama. Ya, dalam rukun Islam tu ada 5. Yang pertama itulah pengakuan. Pengiktirafan dalam kita ni. Pengakuan ataupun pengiktirafan dalam hati. Ya, yakin. Yang kedua dikatakan wa iqamis solah. Rukun Islam kedua, mendirikan sembahyang. Apa mendirikan sembahyang ini? Sembahyang 5 waktu. Daripada mula zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat dan subuh 1 rakaat. 2 rakaat. Ya, subuh 2 rakaat. Maknanya dalam 1 hari 1 malam itu ada 5 waktu. Ya. Dan 1 hari 1 malam ada berapa kali kita pengakuan syahadah kita? 9 kali. Ingat je. Waktu zuhur berapa kali? Syahadah 2 kali. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Waktu asar 2 kali. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Waktu maghrib 2 kali. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Waktu isya 2 kali. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Waktu subuh 2 sekali. Maknanya 9 kali. Yang mesti tak boleh tidak. Tak boleh tidak. Mesti lakukan. Jadi syirah sembahyang ini, di zaman Nabi Ibrahim dulu ada juga sembahyang, tapi dia sembahyang tak banyak. Siang 2 rakaat, malam 2 rakaat. Apabila kepada Nabi Muhammad, kisah mula sembahyang itu mula bila? Ketika setelah Nabi Muhammad tu di Isra' dan Mi'raj. Allah kurniakan sembahyang itu berapa waktu semuanya? Sebelum 5 waktu. 50 waktu. Siapa yang memberi pandangan supaya minta kurang? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, kau naiklah, umatmu tu kerdil, kecil-kecil. Ni kecil-kecil lah. Makan kuat tapi. Ya, badan kecil makan kuat, tak apa tak? Ni badan besar makan tak kuat. Jadi umat Nabi Muhammad ni, kata Nabi Musa, umatku ni besar-besar, tinggi-tinggi. Cuba bayangkan umat Nabi Musa tu, tinggilah. Kalau kita tengok pokok belakang tu tinggi tu, pokok mangga tu tinggi. Macam itulah umat Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad mana bawa pokok mangga pun tak cukup. Kecil-kecil. Ni umat Nabi Muhammad. Sebab itulah kata Nabi Musa, kau minta dikurangi sedikit daripada 50 waktu. Naik turun Nabi Muhammad sehingga ia malu dengan Allah. Malulah berapa kali naik turun. Akhirnya
dikurniakan oleh Allah 5 waktu. Tetapi satu waktu 10 ganjarannya. Campurlah 10 kali 5, 50. Sama juga dengan 50 waktu. Hebat tak umat Nabi Muhammad? Untung tak? Itulah kita nak. Syukur kita jadi umat Nabi Muhammad, ya. Baik. Yang keduanya tadi wa iqamis solat, mendirikan sembahyang. Ya, itu rukun Islam. Jangan tak boleh buat, mesti buat. Yang ketiganya apa dia? Wa itaiz zakah. Keluarkan zakat. Zakat ni banyak. Zakat apa ni? Zakat perniagaan, ada zakatnya. Zakat pertanian, ada zakatnya. Zakat perniagaan, perdagangan samalah, Pak. Pertanian, peladangan samalah. Zakat emas. Zakat kesihatan. Kotak kau. Pertama kita ambil, ya, dinamakan zakat. Dinamakan zakat harta yang diperoleh daripada perniagaan, diperoleh daripada pertanian, ya. Perniagaan tu perdagangan lah, ya. Lagi zakat daripada emas-emas yang kita simpan, harta karun ni tak, harta simpanan tu kena zakat, ya. Simpanan yang melebihi kena keluarkan zakat. Zakatnya mesti dikeluarkan lah. Tu zakat. Dan zakat diri. Apa dia zakat diri? Cuba ingat tak zakat diri? Zakat diri. Zakat fitrah lah. Zakat diri. Baik. Itu dia kena selesaikan tu zakat. Yang ketiganya, keempat, puasa di bulan, bukan puasa bulan Ramadan. Yang keempat, menaikkan ibadah haji. Menaikkan ibadah haji. Wa hajjil bait. Itu kalau mampu. Syaratnya, ya, pertama kita nak pergi haji ni, syaratnya pertama ada keuangan cukup pergi dan balik. Yang kedua, apa dia? Sihat tubuh badan orang yang nak pergi itu. Kalau kita tak sihat, tak boleh juga. Yang ketiga, aman perjalanan. Sekarang dah tak aman dah. Ada corona, virus dah, tak boleh dah, tutup. Ya. Ketiga, mesti aman berjalan. Keempat, apa dia? Dalam tidak huru-hara negara, ya. Tu kita pergi boleh balik, elok balik. Tu InsyaAllah lah kita berdoa, ya. Tahun ni mana ada menaikkan ibadah haji, ada, tapi dari negara luar tak ada. Dari Malaysia ni tahun ni alhamdulillah Allah izinkan ada 8 orang. Itu pun duduk di sana, ya, bukan dari Malaysia. Duduk di negara Arab. Baik, syukurlah. Ada juga wakil dia tahun ni, ya, untuk menaikkan ibadah haji. Itu syukur. Kita doakan mereka selamat, ya. Amin. Kemudian daripada itu, puasa di dalam Ramadan, bulan Ramadan. Puasa selama sebulan Ramadan. Jadi inilah asasnya rukun Islam. Asasnya tak boleh tak buat, mesti buat. Manakala yang lain-lain itu sunnah lah. Sunnah ada sunnah muakkad yang dituntut, ya. Sunnah muakkad. Apa dia umpama sunat muakkad? Walaupun sunat tapi dituntut sangat. Iaitu sembahyang Aidil Fitri, sembahyang Aidil Adha, sembahyang apa? Gerhana. Itu sunat tu, tapi muakkad dituntut. Ya, gerhana bulan, gerhana matahari. Itu sebab itu ada khutbah. Itu dinamakan sunat muakkadah yang dituntut. Baca sembahyang lah. Sembahyang pun ada sunat hai'ah, ada sunat ab'ad dalam sembahyang. Apa dia sunat hai'ah? Seperti kita ketika rukuk baca subhanallah wa bihamdi subhana rabbil azim. Itu sunat hai'ah, dibaca dapat pahala, tak dibaca pun tak berdosa. Sunat ab'ad apa dia?
Seperti tahiyat awal. Itu sunat tapi dituntut dengan sujud sahwi. Seperti doa kunut. Kalau kita tak baca, boleh tak? Boleh. Ganti dengan sujud sahwi. Ada semua sunat-sunat itu, ya. Sebab itulah kita kena belajar semua, ya. Kena belajar. Jadi dalam bulan Ramadan ini iaitu melakukan puasa sebulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan ni banyak istimewa. Dalam bulan Ramadan tidak ada pada bulan lain. Apa ni? Bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Bulan lain tak ada. Bulan Ramadan ada puasa tarawih. Bulan lain tak ada. Ramadan aja. Inilah Allah punya hikmah bijaksana Allah SWT. Sebab itu kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam ta'lamun. Kerana itulah, ya, bila kita kaji, ya, Allah mengatakan sebarang apa yang dikehendaki oleh Allah semua ada hikmah. Apa makna hikmah? Kebijaksanaan Allah. Ya, semua. Macam PKP ni ada asbab. Semua kebijaksanaan Allah SWT meletakkan supaya kita ni kembali kepada Allah SWT. Lama kamu cuti dari bulan 1 je lah. Bulan 3. 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 8 baru buka balik. Kamu bulan bulan 7 bulan mana? Bulan 8. Oh, bulan. Ya, baik. Hadis tersebut, ya, tengok bawah tu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh dua imam yang ada, yang terkenal, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ibni Umar, iaitu Abu Abdurrahman Ibn Abdullah Ibni Umar Ibn Khattab. Beliau seibu dengan Hafsah. Ya. Seibu dengan Hafsah. Nah, dia. Makna satu ibu lain bapa. Iaitu Zainab binti Mas'un. Saudara perempuan dari Utsman ibni Mas'un. Ibni Umar memeluk Islam di Mekah bersama ayahnya sewaktu beliau masih kecil. Setelah itu berhijrah ke Madinah bersama ayahnya. Siapa? Umar bin Khattab. Waktu terjadi peperangan Tabuk. Tahu peperangan Tabuk peristiwa? Iaitu di dalam Tabuk tu siapa? Di dalam Tabuk. Tahu tak Tabuk? Tabuk ni satu unta tu ada, kalau ada orang naik macam kita lembu lah. Kalau kita lembu tu kan ada penunggangnya di dalam. Tu namanya Tabuk. Unta begitu juga, di dalamnya itu ada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tabuk ni iaitu tempat kenderaan tetapi ada orang di dalam. Itu nama Tabuk, ya, dalam peperangan Tabuk. Baik. Beliau tidak diperkenankan turut berperang kerana umurnya masih muda. Tetapi dalam peperangan Khandaq, beliau ikut sama berperang dengan umat Islam. Begitu juga dalam peperangan-peperangan yang lain. Banyak ahli hadis meriwayatkan hadis Rasulullah SAW daripada beliau, iaitu sebanyak 1630 hadis. Dia boleh hafaz 630 hadis dia boleh hafaz. Kamu 3 hadis pun tak hafaz lagi, macam mana ni? Ustaz sarankan mesti, ya, mulai minggu depan ustaz akan tasbih sorang-sorang. Ini matan arba'in mesti dihafal lah. Ya, macam mana kamu menghafal Al-Quran, kamu kena matan arba'in ini juga dihafal, iaitu kitab hadis susunan Al-Imam Nawawi, ya. Boleh tak menghafal? 3 hadis, hari ini buat 3 hadis, ya.
ulang balik yang telah lalu ya. Beliau adalah termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Juga beliau adalah seorang sahabat yang sangat kuat mengikut sunnah Rasulullah SAW dan sangat banyak derma. Ni penderma, dermawan. Ni ya. Beliau ni orangnya penderma. Ya, banyak menghafal hadis. Ya, banyak memberi sumbangan. Dan juga sangat banyak dermaan. Kadang-kadang sampai kepada 30,000 dirham disedekahkan dalam satu masa. 3,000 dirham, cuba bayangkan. Ni. Satu dirham, 10 dirham tu. 10 dirham sekarang harganya, 10 dirham. Harganya sekarang RM190. 10 dirham. Kecil je. Macam duit tu. Duit 50 sen. Ni. Dirham. Sebab itu kita hari ni ngelihat dengan apa? Letih dah. Baru belajar sikit dan ngelihat sana, ngelihat sini. Itu syaitan duk. Syaitan janggut ngacau di belakang tu. Tutup pintu tu. Tu syaitan masuk dari tu. Ngacau kepala kamu. Geliat kamu jadi. Tutup. Macam tu. Okey. Okey ya. Jadi dia mendermakan sebanyak bersedekah sampai 30,000 dirham. Banyak tu. Nilainya Imam Nawawi berkata bahawa hadis ini terhitung satu hadis yang sangat besar nilainya, yang menerangkan dasar-dasar agama Islam dan asas-asas hukumnya. Kerana ini beliau menjadikan hadis ini salah satu daripada hadis 40 harus dipelajari dengan baik oleh umat Islam. Sementara itu Imam Bukhari sendiri memasukkan hadis ini ke dalam kitab yakni Iman untuk menerangkan bahawa Islam dijadikan nama bagi pekerjaan dan bahawa Islam dan iman itu kadang-kadang satu pengertian. Dia nak cerita tak? Ketika Rasulullah SAW duduk di masjid beriktikaf, dia tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Baik, Rasulullah tengah duduk. Rupanya Rasulullah ni suka duduk iftiras. Tahu duduk iftiras? Pandai pun kamu. Jadi Rasulullah SAW bila duduk di masjid, dia duduk secara iftiras. Kita ni tak tahan duduk iftiras je tak? Cuba kamu duduk iftiras, tak tahan. Lutut kita tak tahan. Sebab kita makan bukan macam Rasulullah. Rasulullah hanya makan kurma. Sekali makan 3 biji kurma. Itu pun kurma ajwa. Kecil kurma ajwa tu. Dengan air zam-zam. Kita ni bukan kurma. Atuk kurma pun ditelan. Jadi badan kita penuh dengan lemak. Kaki kita penuh dengan lemak. Itu sebabnya kita tak boleh duduk iftiras lama-lama. Sampai tahap kita usia nanti, kita tak lalu nak duduk iftiras. Itu namanya sembahyang di atas kursi. Betul tak? Ramai sekarang anak-anak muda, orang-orang muda baru umur 30 lebih tahun, 40 tahun dah sembahyang atas kursi, sembahyang duduk. Orang dulu-dulu mana ada sembahyang duduk? Sebab orang dulu-dulu dia makan barangan kampung. Habis-habis tinggi dia makan sayur lemak, daun-daun daripada kampung yang ditanam. Sekarang ni kita, ya Allah, apa yang tak dimakan? Batu tu pun kalau boleh dimakan, habis dimakan. Itu yang lemak banyak kat badan kita. Dah lah kan sakit. Ada gout lah. Macam-macam sakit. Sebab makanan tak terjaga.
Orang dulu minum kopi, kopi buat sendiri. Ya. Ustaz tahulah di kampung Ustaz tu tak bapak dulu arwah bapak tanam pokok kopi, kopi tu kita jemur, dibuang kulitnya, kita kisar sendiri. Barulah jantan elok sedap. Kopi yang original. Ini kopi tu macam dengan produk dengan apa kopi. Allah. Itu yang kita bila kita makan kita jadi lutut sakit, semua sakit je lah. Tu permakanan lah. Ya. Susu kambing tu tak apalah. Dah habis ke susu kambing? Takkan habis baru sampai tadi? Itulah kamu lena sangat ke atas. Baik. Ya. Dinyatakan di sini perkara yang berkenaan dengan sendi. Ni dek. Perkara yang berkenaan dengan sendi agama Islam. Islam didirikan atas 5 sendi. Sendi ni tiang. Sendi. Kamu berdiri mesti ada sendi kamu. Kekuatan. Pada hadis tersebut Rasulullah ada menerangkan sendi agama Islam, iaitu Islam itu didirikan dari 5 sendi yang menjadi sebagai rukunnya, dan amat penting 5 sendi itu dikenal sebagai rukun Islam yang masuk kepada bahagian fardu ain. Ni dinamakan fardu ain. Sebab itu kan ramai orang pergi sekolah belajar. Kita belajar apa? Belajar fardu ain. Apa fardu ain? Rukun Islam yang 5, belajar Quran, belajar hadis. Itu nama fardu ain lah. Apa makna ain? Fardu yang dituntut, tak boleh tidak. Dia ada fardu ada 2, fardu ain, kewajipan. Yang kedua dia memang fardu kifayah. Satu buat lain tak payah. Betul aja kamu. Jadi fardu ain untuk ilmu pada diri kamu. Kamu sembahyang macam mana, tomak nina macam mana, rukun sembahyang macam mana. Kita di dalam sembahyang pun kadang-kadang ada aksiden. Ya, tambah-tambah kalau solat berjamaah ada aksiden. Kadang-kadang imamnya pula terkentut ke. Siapa macam mana kita nak ganti imam? Ni. Ya, macam-macam lah. Imam terlupa. Bagaimana nak bagi tahu imam supaya imam ingat langit, ingat lain. Dia tengah bila patutnya dah 4 rakaat, dia tambah lagi 1, Allahu Akbar. Sebab kamu tahu, kamu bertasbih subhanallah, memberitahu imam tu. Itu anak ilmu. Jadi kita belajar ni untuk kita pelaksanaan kita macam mana. Macam mana kalau kita tak belajar? Macam mana kita nak memimpin? Kita asyik pergi masjid, balik masjid, pergi masjid, balik masjid. Tiba-tiba PKP. Kita tak boleh pergi masjid, masjid semua tutup. Kita kena sembahyang di rumah. Kita nak memimpin adik-beradik kita. Kita nak memimpin ahli keluarga kita macam mana? Kalau tak ada ilmu kan tak jadi. Ni. Tu yang penting. Nak ngajar ngaji macam mana? Tu. Sebab itu kena belajar semuanya. Ya. Dikenal sebagai rukun Islam yang masuk kepada bahagian fardu ain yang diwajibkan ke atas tiap-tiap orang Islam mengerjakannya menurut ketentuan hukum. Selain yang 5 ini, ada lagi perkara-perkara yang lain yang menjadi bahagian atau cabang daripadanya. Ini cabang lah. Jadi kita hadis hari ini menceritakan rukun Islam je. Pengertian rukun Islam. Bahawa dalam keterangan yang lalu telah diterangkan bahawa di antara pengertian atau takrif iman ialah tasdik, kepercayaan, iaitu yang sebenar, membenarkan hati segala apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Islam ialah melaksanakan. Iman itu keyakinan dalam hati kita. Aku nak ngadap kiblat. Kenapa kita ngadap kiblat?
Mana ada apa? Ada tiang, ada dinding. Tapi iman kita, kepercayaan kepada Allah yang kita boleh menunaikan sembahyang. Itu sebabnya orang nak sembahyang kena tahu kenapa dia sembahyang. Sedangkan dia tak ada apa. Orang yang tak faham tentang Islam, dia tak tahu. Orang yang faham tentang Islam baru dia tahu. Islam ini sembahyang di tanah lapang pun boleh, sempit pun boleh, di dalam bilik boleh, di luar bilik boleh, di mana saja, asal waktu sampai waktu menunaikan sembahyang. Okey, faham tu ya matlamat? Iaitu apa yang dibawanya dengan amal. Iman yang mensejahterakan seorang ialah iman yang memberi pimpinan kepada hatinya untuk beramal dengan amal-amal yang bermanfaat dan menjauhkan daripada segala yang dilarang. Itu iman. Faham tak? Bila tanya apa pengertian iman? Apa pengertian iman? Iman ialah suatu amal yang dibuat mengikut hukum hakam yang ditentukan, supaya kita ni tidak tersesat daripada hakikat iman. Pelaksanaan iman itu ialah dinamakan rukun Islam. Orang yang beriman dia sembahyang, orang yang beriman dia puasa, orang yang beriman dia mengeluarkan zakat, orang yang beriman menunaikan ibadah haji. Betul. Tapi kalau orang yang tak beriman, ala nantilah dulu. Itu namanya ya, faham ya? Kita perlu fahamlah. Iman adalah mempunyai rukunnya. Islam juga mempunyai rukunnya. Dan pada hadis tersebut diterangkan 5 perkara yang menjadi sendi untuk pendirian agama Islam yang dikatakan sebagai rukun dan tiangnya. Islam diumpamakan sebagai satu binaan yang didirikan di atas tiang-tiangnya. Kekuatan dan keselamatan binaan itu adalah kerana keteguhan tiang-tiangnya. Sebaliknya, kegoncangan atau walaupun binaan itu tetap disebut rumah. Demikian pula agama Islam, kekurangan salah satu rukunnya atau lebih adalah menyebabkan kekurangan nilai bagi orang yang memeluknya. Sekalipun dia dikatakan orang Islam, bahkan dalam hadis yang lain ditegaskan bahawa keruntuhan agama kerana meninggalkan salah satu daripada rukun yang penting, iaitu sembahyang, yang dianggap sebagai tiang agama. Demikianlah kalau sembahyang yang menjadi salah satu rukunnya itu ditinggalkan, berarti meruntuhkan agama. Maka bagaimana keadaan kalau diikuti pula dengan meninggalkan puasa, meninggalkan zakat dan meninggalkan menunaikan ibadah haji? Maka habislah. Sembahyang pun kalau dia tak buat, maka runtuh agama. Tiang dia runtuh. Ha? Jadi kena ingat. Jadi kita dah setakat itu perkongsian kita, syahadah, sembahyang, zakat. Jadi kita insya-Allah aku di qouli hadza sabirallahu wa lakum wa bila taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.